Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aiman Nabila binti Bode. Nombor matriks BP231605. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bagi bahagian 1.1 iaitu download dan install NVivo. Baiklah, langkah yang pertama ialah kita boleh pergi ke Google dan type NVivo Analysis Data. Kemudian tekan link yang berkaitan NVivo. Setelah itu cari perkataan free trial. Kemudian boleh tekan perkataan tersebutlah. Dan selepas tekan akan terpapar di skrin kita seperti yang berikut. Kemudian kita perlu isikan butiran-butiran tersebutlah. Yang pertama iaitu first name, kemudian last name, dan masukkan email yang berkaitanlah. Kemudian setelah masukkan email boleh tekan send verification code. Dan kod tersebut boleh dilihat melalui akaun email kita lah. Kemudian masukkan kod tersebut. Kemudian tekan verify your email. Setelah itu masukkan password. Masukkan lagi password dekat confirm password. Setelah itu boleh tekan kotak kecil di bawah tersebut dan tekan create account. Kemudian tekan accept all dan masukkan lagi butiran-butiran yang diperlukan lah. Yang pertama tekan academic, kemudian tekan individual, dan untuk country kita cari Malaysia lah. Kemudian tekan lagi kedua kotak kecil tersebut dan tekan complete sign up. Kemudian masukkan lagi email yang telah kita daftarkan serta password. Setelah itu terpapar seperti ini. Kita boleh tekan launch. Kemudian untuk menggunakan NVivo ini kita boleh tekan download NVivo for Windows. Kemudian tunggu sehingga selesai di download. Boleh tekan file tersebut. Kemudian tunggu. Oke, kita boleh tekan next. Kemudian next lagi. Dan next. Seterusnya install. Dan tunggu sehingga selesai. Kemudian tekan finish. Kemudian boleh tekan launch NVivo. Kemudian selesai. Itu saja untuk part 1.1. Kemudian saya akan menunjukkan cara-cara untuk part 1.2 lah, iaitu import files and media. Kita boleh pergi ke NVivo dan kemudian boleh tekan import yang berada di atas ni. Kemudian tekan files. Dan di sini kita boleh pilih lah sama ada mau upload media ataupun file. Ni pictures boleh pilih di sini. Dan ni PDF. Kita boleh tekan dan pilih mana yang kita mahu dan open. Kemudian import. Kemudian tekan OK. Dan file yang kita ingin upload tu berada di sinilah. Jika kita ingin menambah lagi file yang ingin kita import ke dalam NVivo, just seperti step yang sebelum ni, pergi ke import, tekan file and then pilih file yang ingin kita upload. Kemudian tekan open dan import. Dan tekan OK. Dan file kita sudah diimport ke dalam NVivo.
Baiklah, sekian itu saja daripada saya. Selamat sejahtera, saya Bridget Yong, memegang nombor matriks BP231605558, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sourcing dan storing information, bahagian 1.3, yaitu link picture to text. Pada bahagian ini kita boleh link picture to text. Bahagian ini membolehkan kita untuk edit gambar yang sudah diimport. Cara editnya mudah saja, kita perlu klik pada file gambar kita, dan dalam video saya ini saya namakan file saya buku. Klik pada file ini dan kita dapat lihat gambar tersebut telah dipaparkan, dan terdapat juga bahagian edit di sebelah kiri gambar. Klik edit tersebut dan seterusnya klik icon draw ini, dan Anda boleh crop atau draw pada bahagian gambar yang kamu ingin letakkan description. Kita boleh membuat description untuk bahagian tersebut pada konten yang seperti dalam screen. Boleh ditulis ikut kesesuaian dengan kajian, yaitu saya telah crop untuk bahagian wanita yang sedang membaca buku, dan pada konten tersebut saya type wanita tersebut sedang membaca buku. Seterusnya, Anda boleh menekan semula button edit untuk save, dan tekan sekali lagi untuk mengulang langkah-langkah sebelumnya untuk menambah deskripsi lain. Oke, dalam video tersebut saya telah memilih buku-buku yang berada di atas meja untuk diletakkan dalam konten, dan deskripsi saya adalah buku-buku terdapat di atas meja. Sekian saja untuk part sourcing dan storing information untuk link picture to text. Seterusnya saya akan sambung pada bahagian processing data, yaitu 2.1, yaitu coding text dan images. So, di sini ada transkrip yang berkaitan tentang pencapaian akademik dan pengaruh keluarga. Next, kita klik pada bahagian quotes, dan pada bahagian kiri ini kita boleh nampak penjelasan, dan selepas itu kita boleh klik close. Selepas close, kita boleh left click dan boleh diletakkan apa-apa saja nama yang berkaitan dengan kajian kita. Selepas kita letakkan nama untuk code tersebut, kita boleh memilih file untuk transkrip yang kita pilih. Contoh seperti ini pada bahagian kiri, yaitu file lebih kepada code, dan bahagian kanan yaitu reference lebih kepada transkrip kita. Dan kita boleh menciptakan kod baru di bawah peranan keluarga kepada kod baru, yaitu bagaimana, karena peranan keluarga itu lebih umum, dan di bawahnya kita boleh letak bagaimana. Pada bahagian ini kita juga left click untuk mewujudkan kod baru untuk bahagian tersebut. Selepas itu kita boleh highlight pada bahagian tertentu dan drag kepada bagaimana, dan kita boleh lihat bahwa terdapat satu kod telah dijana untuk bahagian ini. Sekian itu saja. Terdapat juga cara lain untuk mengcoding bahagian ini, yaitu kita boleh memilih transkrip, dan pada bahagian ini saya telah membuat kod baru, yaitu faktor menyumbang, dan di bawahnya adalah pencapaian. Di sini kita boleh lihat yang saya telah
fokus kepada ibu bapa yang memberi perhatian dan menyediakan keperluan pendidikan, membantu anak lebih fokus, kita boleh right click dan tekan select code ataupun code selection. Seterusnya kita juga boleh uncode dengan cara right click pada isi yang telah di highlight dan tekan uncode. Selepas itu akan terkeluar seperti yang dalam skrin ini, dan tik pada bahagian yang kita mahu uncode. Contohnya kita boleh lihat dalam skrin. Selepas itu tik juga pada bahagian yang telah kita highlight itu, yang untuk part tersebut, dan tekan OK. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Elias Zaki bin Abdullah, nombor metrik BP 23110245. 2.2 adalah using memos. Cara yang pertama untuk using memos adalah upload file ataupun export file ke dalam NVivo, lalu tekan right click. First kali kita akan tengok kita punya transkrip. Kita akan kumpul data daripada transkrip kita yang boleh dijadikan sebagai dapatan akhir untuk memo. Kita ambil jawapan terakhirnya, yaitu pelajaran memiliki harapan untuk berjaya dan juga menginginkan kebahagiaan pribadi. Kita boleh tutup. Cara untuk using memo adalah tekan right click, pergi kepada memo link, dan tekan untuk link to new memo. Namanya kita akan letak sebagai responden 5 ataupun R5. Lalu kita akan tulis dapatan yang kita dapatkan. Contohnya, responden berharapan untuk mencapai kejayaan, tetapi dalam masa yang sama responden menginginkan kebahagiaan pribadi. Selesai kita letak dapatan yang telah kita dapat daripada transkrip responden yang kelima. Setelah kita selesai dan tidak mau untuk mengubah suara apa-apa, kita tekan edit. Dan dapatan kita telah pun disimpan. Cara untuk melihat kembali memo yang telah kita sediakan adalah dengan menekan right click, tekan memo link, lalu open link memo yang telah kita sediakan tadi, dan dapatan kita akan keluar sebagai rujukan untuk responden yang telah menjawab soalan interview. Bagi 2.3, yaitu coding stripes, cara untuk kita melakukan coding stripes adalah dengan pertama sekali kita membuka file transkrip kita, dan terdapat beberapa key point ataupun kata kunci yang telah kita codekan untuk di highlight. Cara yang pertama adalah dengan menekan coding stripes, tekan selected items, lalu kita akan cari kata kunci yang kita ingin highlight. Pertama sekali sebagai contoh adalah faktor yang menyumbang. Faktor yang menyumbang itu terbahagi kepada komunikasi dan juga sokongan emosi. Dan kita tekan OK. Dan akan muncul code yang telah di-stripeskan, maksudnya yang telah digariskan. Tapi untuk dijadikan rujukan dan mudah untuk dicari, kita akan tekan highlight dan tekan all coding.
dan fakta yang telah kita cari tadi akan di-highlight dan mudah untuk dibaca dan dicari. Seterusnya kita buat bagi peranan ibu bapa. Sama seperti tadi, selected items, saya tekan peranan ibu bapa, tekan OK, dan peranan ibu bapa juga di-highlight di sini. Dan caranya untuk memudahkan kita membezakan yang mana sokongan, yang mana peranan, dan yang mana kesan adalah dengan cara yang sama, yaitu highlight all coding yang telah kita masukkan tadi. Oke. Perbedaannya kita mampu cari di sini. Kita boleh tekan satu-satu kata kunci yang telah kita highlightkan dan warna-warna yang berbeda akan muncul. Dan disinilah cara kita untuk membagikan fakta-fakta yang telah kita highlight. Itu saja. Terima kasih. Oke, seterusnya saya akan menerangkan cara untuk mengidentify themes dalam NVivo ini. Oke, pertama sekali kita kena klik kedua transkrip ini dan tekan autocode. Oke, selepas itu pastikan ini dalam identify themes. Oke, lepas itu next. Oke, sini kita boleh lihat semua themes ataupun tema-tema dan ayat-ayat yang digunakan dalam transkrip tersebut. Selepas itu next, pergi sini dan next lagi. Oke, pastikan semua kode tersebut termasuk di auto code themes. Oke, and finish. Oke, selepas kita meng-autocode, dia akan memaparkan carta seperti ini, dan seperti ini. Itu saja dari untuk identify themes ini. Oke, seterusnya saya akan menerangkan cara untuk menggunakan cluster analysis. Pertama sekali kita kena tekan explore dan cari diagram. Selepas itu tekan cluster analysis. Selepas itu kalau sudah masuk sini tekan codes dan next. Oke. Dalam ini kita kena pilih file autocode yang kita dapat tadi. Oke, contohnya ini. Dan pilih perkataan-perkataan yang kita perlu dalam analisis kita. Contohnya saya pilih ini. Oke. Seterusnya oke. Lepas itu finish. Nah, ini adalah bentuk carta yang kita dapat tadi, tapi masih banyak carta. Contohnya ini. Oke. Itu saja, mengikut kesesuaian kerja yang kita perlulah. Oke, itu saja daripada 3.2 cluster analysis. Terima kasih. Hai, saya akan menerangkan tentang diagram. Okey, first diagram ini adalah untuk menerokai hubungan antara item. First kita akan pergi ke code. Kemudian kita tekan kepentingan. Kemudian kita akan pergi ke explore. Dan kita akan pergi bahagian diagram. Dan kita akan tekan explore diagram. So dia ada 4 kat sini.
So sebab kami menggunakan transcript, dia tak ada apa-apa perbezaan antara kod. Kemudian saya akan tekan satu file dan kita akan change focus. Kat sini kita akan nampak fokus dia ada faktor tekanan yang dirasai, kepentingan sokongan moral. Kemudian kita boleh tekan back untuk patah balik. Okey, untuk 3.4 kita akan buat pasal mind and project maps. First, kita akan pergi ke visualization. Kita akan tekan maps. Kita akan tekan close. Kemudian kalau tak boleh kat explore ni, kita akan tekan right click, new my maps, dan kita akan tulis tajuk, tekan OK. Ok, kat sini kita boleh tulis, kita tulis tajuk kat sini, sokongan keluarga dan kemudian kita boleh besarkan sikit ikut yang kita nak lah. Lepas tu kita boleh pilih jenis-jenis map dia kat sini. Ok, sekarang kita nak buat yang ni. Kemudian kita boleh tekan sibling idea. Contoh sibling idea ni kita masukkan faktor. Lepas tu kita boleh tekan child idea. Kita boleh masukkan apa under faktor tu, mungkin komunikasi. Tu kita tekan lagi child, kita boleh masukkan motivasi. Ataupun kalau kita nak tambah lagi, kita boleh tekan lagi sibling idea dan kita nak letakkan kesan kat sini. Kesan, dan kita letak child idea. Fokus. Kat sini kita masih boleh tukar lah, kita nak bentuk yang macam mana. So ini saja cara untuk membuat mind maps. Terima kasih.